Ini bab berpuasa dalam perjalanan dan tidak berpuasa lah dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abi Aufa. Kata dia, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada satu orang, turun, kata dia. Buat koleh untuk aku, kata dia. Kaca koleh untuk aku. Kata dia, Rasulullah, matahari? Matahari, kata dia. Yang ni matahari masih lagi tak jatuh ataupun masih lagi cerah. Nabi SAW kata, turun, ucap koleh tu untuk aku. Dia kata, wahai Rasulullah, matahari, kata dia. Nabi SAW kata lagi, turun, ucap koleh tu untuk aku. Maka orang tu pun turunlah. Dia pun kucaklah koleh untuk Nabi SAW. Lalu Nabi pun minumlah. Kemudian dia pun tunjuk dengan tangan dia ke sebelah sini. Kemudian dia kata, bila kamu tengok malam telah menghadap daripada sini, maka masuklah masa berbuka puasa untuk orang yang puasa. Taba'ahu Jarir wa Abu Bakr ibn Ayyash Anis Syaibani. Taba'ahu taba'a Sufyan. Jarir dan Abu Bakr ibn Ayyash menjadi mutabik kepadanya, ini kepada Sufyan itu, dalam meriwayatkan hadis ini daripada Syaibani, daripada Ibni Abi Aufa. Kata dia kuntu, tadi kata dia kunna, ini kuntu dalam riwayat daripada Jarir, Abu Bakr ibn Ayyash daripada Syaibani. Aku berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Hal ini pula riwayat asal lagi ini pula, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami kata, wahai Rasulullah, ini asrudu as-saum. Ini asrudu as-saum. Makna saya meneruskan puasa, menyambung puasa. Lepas tu di sini ada tahwil sanad. Riwayat daripada Aisyah pula, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berpuasa dalam perjalanan. Makna dia sama puasa tu, makna puasa semacam dia tu kuat berpuasa. Nabi SAW pun kata, kalau mu nak puasalah, kalau nak puasa, puasalah. Kalau mu tak saya puasa, tak payah puasa. Ni. Di sini Imam Bukhari buat mari bab ni, berpuasa dalam perjalanan dan berbuka puasa. Lah mana hukumnya? Ini ayatnya boleh kedua-dua lah. Boleh kedua-duanya. Jadi dia tidak kata sini as-saum fi safar wal iftar. Apa hukum? Tak kaya. Biasalah Imam Bukhari buat begitu sebab jawapan dia tu dia kira ada dalam hadis dia. Tengok dalam hadis tu lah. Jawapan dia tu ada dalam hadis. Jadi tak perlu dibubuh jawapan tu dalam terjematul babnya. Iaitu boleh kedua-duanya. Siapa dia nak puasa boleh, siapa dia tak puasa pun boleh juga. Tak apa, kita akan jumpa lagi akan datang. Ini bab bila seseorang tu puasa beberapa hari daripada bulan Ramadan, yakni di tempat dia lah, tidak dalam keadaan musafir, lepas tu baru dia musafir. Dalam mana keadaan? Riwayat daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah pada bulan Ramadan, dia berpuasa sehingga sampai ke Kadid. Dia buka puasa. Orang ramai pun, sahabat-sahabat dia pun buka juga lah puasa. Berkata Abu Abdullah, Kadid itu satu mata air yang terletak di antara Usfan dan Qudayd. Ini satu bab yang lain. Riwayat daripada Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, bahawa Ismail bin Ubaidillah menceritakan kepada dia daripada Ummi Darda, daripada Abi Darda, kata dia, Abi Darda kata, kami keluar bersama Nabi SAW dalam salah satu perjalanan dia pada hari yang panas, sehingga seseorang tu mana letak tangan di atas kepala dia kerana terlalu panas.
Tidak ada di antara kami seorang pun yang berpuasa selain daripada Nabi SAW dan Ibnu Rawahah, Abdullah Ibnu Rawahah. Ini Imam Bukhari buat tajuk ni untuk apa? Untuk nak tolak pendapat setengah-setengah ulama yang mengatakan bahawa kalau seseorang tu dia dah puasa, dalam keadaan dia bermukim, dalam keadaan dia dalam hadar, yang ini tidak dalam keadaan musafir di rumah dia, dia dah menyaksikan bulan puasa. Masuk bulan puasa tu dah puasa di rumah lah. Jadi lepas pada tu dia musafir, dia tak boleh buka. Ada yang kata lagu tu. Jadi dia nak tolak tu. Bahkan yang kata begitu tu pun dia ada juga kira-kiranya alasan dia, tapi alasan tu Imam Bukhari nak ayatnya tak kuat. Nah, ni cuba kita tengok tepi ni nombor 9. Nombor 9 dia ada. Thumma safara hal yubahu lahu al-fitr am la? Bolehkah dia nak buka ni orang lagu ni? Kata ni. Imam Bukhari tak sebut jawapan dia tu. Iktifaan bima dzakarahu fil bab. Pasal dia kira padat dah dengan riwayat dia. Kadang-kadang jawapan dia tu dia pakai riwayat dia buat mari tu. Hak tu jawapan dia. Ka'annahu asyara ila tad'if. Seolah-olahnya Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada dhaifnya hadis yang diriwayatkan daripada Ali dengan sanad yang dhaif, iaitu man istahalla alaihi Ramadan fil hadar thumma safara falaysa lahu an yuftira liqaulihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Jadi seolah-olahnya Imam Bukhari nak isyarat kepada waktu lah ada riwayat daripada Sayyidina Ali yang mana bunyinya sesiapa yang dah dengan anak bulan mula-mula start puasa tu dia dah di rumah dia, lepas pada tu dia musafir, dia tidak boleh nak buka puasa dia, tak boleh. Tengah jalan tu tak boleh. Jadi pasal apa kata dia? Pasal firman Allah SWT, faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu. Dia kena puasa lah sepanjang bulan tu. Ada yang kata lagu tu. Tapi Imam Bukhari nak isyarat dengan dia buat tajuk ni bahawa hak tu tidak betul, hak tu. Dan kalau adalah riwayat yang macam tu, itu riwayat tidak sahih. Tak boleh nak buat sebagai landasan hukum, tak boleh nak buat. Jadi tidak boleh nak buat landasan hukum hadis yang dhaif itu. Itulah dia nak isyarat tu. Bapaknya dan bukan Nabi SAW sendiri ni keluar ke Mekah pada bulan Ramadan. Hak ni bila ni? Fatih Makkah kah? Tidak. Sebelum itu. Sebelum itu. Tidak Fatih Makkah, sebab sebelum itu. Tahu mana sebelum itu? Iaitu Ibnu Rawahah tu ada. Ibnu Rawahah, Abdullah Ibnu Rawahah tu ada. Sedangkan dia semua ulama sepakat mengatakan syahid dalam orang Mu'tah tu. Jadi ni sebelum pada tu lagi. Lepas tu adakah hak ni pada masa Badar kau keluar ni? Ataupun pada masa Uhud? Tidak juga. Selepas pada tu. Iaitu pasal Abu Darda tu yang meriwayatkan. Dia kata kharajna, kami keluar. Jadi makna dia tu kemudian lagi Islam. Jadi benda-benda tu semua tu menentukan hadis tu bila masa berlaku. Yang ni daripada adanya beberapa orang yang tertentu dalam sesuatu riwayat tu kita boleh tahu kedudukan riwayat tu antara tahun berapa ke tahun berapa. Tidak mungkin tahun berapa. Kita boleh tahu daripada situ. Jadi di sini pun dia nak ayat berkait dengan tadi juga. Babun ini bab tak ada tajuk. Apa tujuan Imam Bukhari buat bab tak ada tajuk? Selalu juga dia buat bab lagu ini sebagai fasal kepada bab sebelumnya. Bab sebelum dia tu bab besar, yakni bab berpuasa dalam perjalanan dan berbuka. Hak ni pecahan daripada hak tu. Ayat pecahan masalahnya. Jadi di sini juga maknanya menunjukkan daripada hadis ni sendiri menunjukkan ada hak puasa, ada hak tak puasa. Ini dalil bahawa dalam keadaan musafir tu boleh nak puasa pun boleh, tak puasa pun boleh juga. Ini dalam keadaan sangat panas. Dalam keadaan sangat panas sampai tok tangan atas kepala tu pun ada juga puasa. Kurang-kurangnya 2 orang di sini yang disebutkan.
Tu. Maknanya boleh. Jadi orang kata tak boleh apa nama ni puasa, itu dalam keadaan musafir tu tertolaklah dengan hadis-hadis ini. Lepas tu dia pegang dengan mana dia tu? Dia pegang dengan apa nama ni hadis akan datang, kita akan jumpa. Ini Pak, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ditudung dia tu. Ditudung dia tu. Ketika mana panas kuat sangat. Laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukan termasuk dalam kebaikan berpuasa dalam perjalanan tu. Bukan termasuk dalam kebaikan berpuasa dalam perjalanan itu. Ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, tiba-tiba dia tengok sesok-sesok orang, kesesakan dia tengok. Dan ada satu orang yang sedang ditudung dia tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, "Apa ni?" Mereka kata, "Puasa dia ni. Ini puasa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Ini tidak termasuk dalam kebaikan puasa dalam perjalanan itu. Lepas pada tu, soal lagi kita baca lebih kurang ni. Ini bab orang yang tak puasa ataupun buka puasa. Ini bab mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian mereka tidak mengaibkan ataupun mencela sebahagian yang lain kerana puasa ataupun tidak puasa. Masing-masing hal itu. Diriwayat daripada Anas bin Malik, kata dia, kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang puasa tidak cela orang yang tak puasa, dan orang yang tak puasa tidak cela orang yang puasa. Maknanya masing-masing lah. Ini pula orang yang berbuka puasa dalam perjalanan supaya dilihat oleh orang dia tu. Dilihat oleh orang ramai. Riwayat daripada Ibn Abbas, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah ke Mekah. Lalu dia puasa sehingga sampai ke Usfan. Kemudian dia minta air. Dia pun angkat air. Angkat air tu dengan tangan dia lah, supaya dilihat oleh orang. Maksudnya supaya dia nak tunjuk ke orang lah. Lepas tu dia pun minum. Aftarah, buka puasa lah, minum. Sehingga sampai ke Mekah. Ini berlaku pada bulan Ramadan. Ibnu Abbas selalu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada puasa dan ada hak tak puasa. Ada ketika tak puasa. Sesiapa yang nak puasa, bolehlah dia puasa. Siapa dia tak saya puasa, boleh juga dia tak puasa. Habislah di situ. Ini hak tadi tu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok orang tu diteduhkan dia, dinaungi dia daripada panah, puasa, pengsan dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia pengsan. Puasa panah sangat. Lepas dia puasa juga. Dia puasa juga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Tidak ada kebaikan, tidak termasuk dalam kebaikan puasa dalam perjalanan itu. Inilah apa nama ni, pokok Zahiri mengatakan tak sah puasa. Kalau dia puasa juga dalam perjalanan itu, tak sah puasa dia. Dia pegang dengan hak ni, dia pegang dengan hadis ni. Tetapi orang lain, jumhur ulama, termasuk Imam Bukhari sendiri, kita tengok daripada cara-cara dia buat ni, dia mengatakan boleh nak puasa pun boleh. Bagi orang yang kuat puasa, boleh puasa. Bagi orang yang tidak kuat, dia nak buka puasa pun ada keluasan bagi dia. Tak apa, boleh kedua. Lepas tu hak ni bagi orang yang tidak mampu lah. Tak ada kebaikan tu bagi orang yang tidak mampu. Bukan tidak ada kebaikan langsung kepada sesiapa pun. Hak mampu ke hak tidak mampu ke tidak ada kebaikan, bukan begitu. Bukan begitu. Bahkan tidak ada kebaikan tu pada orang yang tidak ada kelayakan lah. Sebabnya
Kalau kita nak pegang dengan hak ni saja, fahamlah mana hak lain-lain tu. Mana hak lain-lain. Jadi jumhur ulama tak say hadis itu diketepikan begitu saja. Manakala sekiranya boleh dijamukkan hadis itu, boleh dihimpunkan sekali. Jadi di sini boleh dihimpunkan. Boleh dijamukkan, iaitu dengan kita mengatakan hak ni hak kata nafi kebaikan daripada orang yang berpuasa dalam perjalanan itu, iaitu bagi orang yang tidak mampu puasa akan mengalami masalah kalau puasa. Jadi tidak nanti ke dalam perjalanan saja, duduk di rumah pun asalkan dia itu tidak mampu, ada masalah, maka tidak ada kebaikan lah. Tidak ada kebaikan lah pada berpuasa itu. Jadi terutama dalam perjalanan yang banyak ada perkara-perkara yang boleh membawa kepada gangguan, kepada keletihan, lagilah tak boleh. Tapi bukan khusus dengan musafir saja ni. Tidak musafir pun, bagi orang yang tidak mampu tu, dia boleh lah tidak puasa ni. Tidak ada kebaikan lah bagi dia puasa tu, tidak ada kebaikan. Gitulah. Lepas tu kalau kita pergi halus lagi lah, sebagaimana yang dibahas oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab dia, dalam syarah ni, dalam dia nak menangkis pendapat orang yang mengatakan hak ni dalil bagi tak boleh puasa, tak sah puasa. Pasal laisa minal birri as-shaum fi safar, tidak termasuk dalam kebaikan. Tidak termasuk dalam kebaikan. Jadi makna tak ada kebaikan langsung. Dia kata tidak gitu. Hak ni dia kata termasuk dalam bab iqtibas. Termasuk dalam bab iqtibas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Dan seterusnya tu. Iqtibas daripada itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil daripada hak tu. Halus tu cara pengambilan dia tu, iaitu apa dia? Nak ayatnya, jangan kita jadi seperti orang Yahudi. Jangan kita jadi seperti orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ni dia belik ataupun dia muta di sekitar perkara-perkara hak kecil-kecil zahir-zahir. Dia ambil kira benda tu. Dia tidak ambil kira maksud. Misalnya dia duduk muskil. Bapa yang mulanya suruh menghadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu menghadap kepada Baitullah pula. Jadi Allah SWT tak tahu kah? Dia berubah-ubah gitu tu buat apa? Lepas jadi tidak suci dah kah? Kurang dah kah? Kalau ke mana? Jadi dia duduk muskil hak tu. Kalau lah Islam ni betul, kata dia, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni betul, mestilah kiblat dia supaya situlah tetaplah mana. Ini tidak tetap. Sekali lagu ni kah? Lagu ni. Tu. Jadi nak ayatnya itu cara Yahudi, dia ambil kira benda-benda lagu tu. Dia tidak ambil kira hak mana yang lebih utama. Jadi dalam ayat tu dia nak ajar kepada kitanya, iaitu bukan kebaikan tu duduk situ. Bukan kebaikan hak Tuhan katakan kebaikan tu mana terletak pada kita ngadap ke timur atau kita ngadap ke barat. Hak tu benda kecil tu. Hak nombor satu sekali iaitu kita beriman dengan Allah dan Rasul. Bila Allah SWT kata palinglah, itu sudut cara lah. Palinglah kebaikannya duduk di situ. Duduk pada beriman dengan Allah dan Rasul, bukan pada hak zahir tu. Begitulah juga Nabi SAW iktibas, kata dia, daripada ayat tu. Ayatnya keadaan orang lagu ni pun dia tak reti juga. Betul lah puasa tu lebih, memang istimewa. Betul lah puasa tu daripada ajaran agama. Betul lah puasa Ramadan ni seperti yang kita tahu tak boleh diganti oleh puasa sepanjang tahun pun. Tetapi tengoklah keadaan pula hak mana lebih utama. Hak lebih utama tu kan. Ni siapakah jadi bahaya ke diri tu? Itu tidak ada kebaikan di situ. Bukan kebaikan duduk situ. Kebaikannya duduk kepada kepatuhan kepada Allah SWT.
Dan mana kepatuhan yang dikehendaki oleh Allah SWT nya, iaitu yang lebih utama. Kita kena utamakan. Di sini utamanya apa dia? Kesihatan kita. Hak tu lebih utama daripada puasa tu. Kalau siapa ganggu kesihatan kita tu, tak boleh. Tak ada kebaikan lah di situ. Gitu. Bukan maknanya kita ambil sakau, kita tengok dia ada kelebihan, duduk tekan hak tu. Tidak gitu. Kebaikan tu tidak secara mutlak begitu. Bahkan dia ambil kira banyak perkara. Terutamanya hak nombor satu sekali, hak dalal. Sebab tu dia kata lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum tu. Dan ayat-ayat yang seumpama itu banyaklah. Jadi tidak sampai kepada Allah SWT daging dia, darah dia, gapo dia tu hak zahir. Jangan kita duk mutak, duk belik dengan benda-benda hak tu. Hak utama nombor satu sekali. Hak dalam hati tu. Takwa. Hak tu hak. Jadi kadang-kadang kita duk belik atas hak zahir. Hak wajib pun lagi ke dia ada, hak mana lebih utama. Apatah lagi kadang-kadang hak sunat kecil-kecil kita duduk balah benda lagu tu. Kita duduk masa muka kena benda-benda yang seumpama itu, lagi tidak patutlah. Hak besar lagi pun mana dia ada lagi hak besar lagi. Ini maknanya hak ni dia nak bawa kepada aulawiyah. Nak bawa ke situ kepada kaedah aulawiyah. Hak mana yang lebih utama dalam hidup kita? Orang Yahudi salah satu dia jadi sesaknya pasal dia tidak erti hak tu. Dia tidak erti hak mana yang lebih utama. Dia duduk pegang pada hak zahir. Dan mula Tuhan suruh ngadak. Tu apa yang tukar pula? Dia muskil. Dia tidak tanya siapa dia hak suruh tukar tu pula. Siapa dia? Hak suruh tukar tu siapa dia? Kan Tuhan juga. Gitu. Supaya juga di sini. Jadi bukan maksud dia dalam bab iktibas ni, kata dia, tidak maksud semua sekali tu nak serupa dengan hak asal, tidak. Dalam setengah-setengah segi saja serupanya. Itu perbahasan di antara perbahasan yang halus lah yang dibahas oleh ulama dalam bab ni. Lepas pada tu ni sahabat-sahabat tak ada celah-mencelah satu sama lain. Anak ayat kalau dalam perkara khilafnya, jangan hak ni kata hak ni, hak ni kata hak ni, tak boleh. Kalau benda tu boleh, lagu ni pun boleh, lagu ni pun boleh. Hak ni tak boleh kata hak ni, hak ni tak boleh kata. Kecuali benda tu tentu tak boleh. Kalau termasuk dalam bab kufriyat atau bid'iyat, itu lain lah. Dalam bab kufur ataupun dalam bab bid'ah, tak boleh hak tu kena tegur. Tapi kalau dalam bab furu' masih khilaf, tak apa. Supaya juga dalam bab, kalau dalam bab hadis, maknanya orang buat jadi sebagai hukum, padahal benda tu tidak sahih. Itu tak boleh lagu tu. Dia ada kaedah lah, kaedah. Seperti yang kita sebut baru ni, di Masjid Langgar, masalah sapu muka tu. Jadi ada orang tunjuk lah pula ke kita selepas pada tu nya, maknanya rujukannya yang ada pada benda tu. Memanglah kita pun tidak nafi ada tu. Tidak semesti setiap yang ada tu maka sahih selalu. Dah kita rayak sebelum pada tu pun hadis tu dah lah tu. Waktu dah lah kita rayaknya. Orang kita ni kadang-kadang bila dia tengok hadis banyak sikit gak ada, ni ada ni, liar selalu mata dia. Dia kata tak jumpa hadis ke dia. Dia kata dia tidak tahu ya Imam Malik tu setarakan hadis sahih. Apa nama ni, Sayuti sebut hadis sahih, Bismillahirrahmanirrahim tu baca dalam Fatihah tu. Baca tu mutawatir kata dia. Imam Malik tak bakar, dia letak tepi, dia tak bakar, dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin selalu, tak ada bismillah. Apa kita nak kata mana dia? Kita nak kata dia inti hadis kah? Dia tak tahu kah hadis tu? Tak kata tahu sebanyak tu mana hadis. Dia ada kaedah dia. Tidak semesti sesuatu tu kalau banyak maka kita kena pakar selalu. Kalau sahih sekalipun, apatah lagi kalau dia tu dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan tak lagi. Padahal tu dia rayak hadis tu saja. Tapi dia rayak juga dhaifnya. Cuma dia sebut saja hak dhaif dia nya, iaitu Zaid Al-Ami. Buat tak ada dia. Bukan satu penyakitnya. Beberapa dalam tu perawi-perawi dia termasuk Salamah, beberapa orang lagi
hak ada dalam tu, yang mana puak-puak tu adalah pereka hadis. Jadi bimbang takut-takut pergi lagi tu dan mengikut kaedah ulama. Kalau kita tengok dalam kitab Qalyubi pun tak apa, dah kita kata dalam fiqh Syafi'i sendiri pun ada, dia kalau hadis dhaif jiddan ni tak boleh, orang tak boleh buat guna. Nak buat guna sendiri pun tak boleh. Usahakan nak jadikan budaya masyarakat. Jadi sepatutnya hak kita naknya lagu mana. Jadi kadang-kadang orang kata apa yang muskil jadi duduk buat sibuk benda lagu ni. Yang kita duduk muskilnya pasal dijadikan budaya benda hak tidak sahih. Dijadikan pendapat umum, amalan umum. Tu tidak kena cara dia tu. Kalau hak tidak sahih dhaif ni untuk pakai sendiri. Kalau tidak dhaif benar boleh pakai sendiri. Tak boleh nak dibudayakan. Diumumkan jadi tradisi umum turun-temurun sehingga kalau orang tidak buat lagu tu dipandang pelik. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau hak dhaif sangat semua kata tak boleh pakai. Dan tak boleh ingat kita ikut tu dengan niat kita ikut sunnah, tak boleh. Apa? Ikut gapo dia kalau tak boleh niat lagu tu. Tu dia ada syarat dia. Jadi tak boleh gilah. Hak tu tak boleh gi. Kadang-kadang kita ni gini. Kadang-kadang kita pasal kita lama dah duduk pakai gitu. Jadi apabila mari sekali tu, jadi kita rasa jadi seseolah orang menyalahkan kita pula. Jadi kita tak pandai. Sebenarnya tidak masalah tu. Macam anak sendiri pun dulu memang buat lagu tu, tapi dah kita tak tahu apa-apanya. Lepas tu kalau tahu, apa yang kita nak berkerah lagi atas hak tu nya? Tak perlu tu, tak perlu. Jadi kita tengok hak ni dah dhaif sangat. Dah kita tahu dah kaedah. Apa yang kita nak berkerah sangat? Tak ada guna begitu. Kadang-kadang dengan kita berkerah dengan benda-benda yang seumpama itu, lama-kelamaan jadi kau semakin teruk orang tengok kita. Lama-lama orang kau apa? Lebih baik kita bersikap terbuka benda-benda yang seumpama itu. Kalau hak lagu tu tak boleh lah pasal dia ada kaedah. Tapi kalau hak masih khilaf, hak tu tak boleh kata gapo. Hak masih khilaf. Hak masih khilaf ni lagu mana? Macam baru ni lah. Macam Masjid Langgar baru ni. Macam Masjid Langgar baru ni. Anda itu sebab kita baca tu. Baca, takut-takut orang kata kita pendapat kita. Susahlah. Moga kita orang rendah. Jadi kita baca. Jadi Imam Nawawi kata mana dia bilang di antara hak makruh, salah satu makruhnya cukur janggut. Jadi cukur janggut tu makruh bagi dia. Dia pun royak lagi. Siapa dia lagi? Qadhi'iyah lagi. Lepas tu dalam kitab lain kita tengok lagi Ibnu Battal lagi kata makruh. Tu. Walaupun ada hak pendapat yang mengatakan haram. Hak tu kita sebut juga. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang itu dia tidak berapa senang bila kita sebut banyak tu. Kata apa tidak sebut sah? Tak boleh dalam lagu tu, mana kena rakyat belakang lah. Buat apanya? Lepas tu kita tak sepatutnya sikap kita gini, sepuluh sahabat-sahabat. Benda khilaf tak apa. Jangan kita duduk muta ataupun beli atas hak kecil tadi, hak masih khilaf tadi, sehingga kita merasa jadi lebih dari kita. Orang lain kurang. Itu tak boleh pula. Itulah sebab yang nak buat contoh baru ni. Maknanya kalau orang tu dia pegang dengan sunnah Nabi, dengan Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Lepas tu duduk fikir, belah mana nak melengkapkan senjata orang Islam ni? Umat Islam ni lemah lah ni. Senjata lah, dari segi senjata salah satu. Dia duduk mikir, pasal dia tak ada janggut. Kita ada janggut. Ada satu segi dia amal sunnah. Dari segi tu kita tak reti, kita tak buat. Kalau kita buat ni, jadi lebih kurang. Dari segi manfaat mana lebih banyak? Banyak tu. Padahal ni bukan maksud anaknya nak suruh cukur janggut, tidak. Tapi nak royak cara. Jadi kita kena timbang banyak perkara. Supaya juga kadang-kadang dia utamakan menganeh. Jadi sehingga buruk hak kiri. Kadang-kadang setengah orang dia tak boleh nak warna Tuhan yang buat dia semula jadi tak boleh. Jadi kiri, sedap. Tapi kiri pun dia buat nulis kitab mana lebih baik daripada kita yang menganeh tak buat kau satu. Itu maksudnya. Lepas tu kita kena tengok mana hak lebih besar kerja dia. Bahkan ada pula orang kata harus pula. Hak kata harus tu lagi tu kita kena royak. Kita kena royak. Jadi hak dia orang tidak setuju tu kita kena op.
Kita kena tak setuju. Ini kitab. Ada tolong ayat. Kadang-kadang orang ni pasal dia lama, dia faham gitu, duduk gitu, bila kita ayat tu dia tak sedap, dia rasa takut orang kata dia tak pandai. Tidak masalah tu, tidak. Bukan maksud tu. Kita sama-sama nak buat, nak ikut hak sunnah. Nak mengikut kaedah hak asal. Jadi kalau berasa lagu tu, itu tak kena lah. Tak kena lah, tidak maksud kita gitu. Jadi ya kita sedihnya kadang-kadang jadi terlajak. Tapi bila terlajak tu dia jadi lagu lain pula. Siapa kata haram tak boleh. Kalau janggut ni kena apa nama ni segenggai ni. Kurang pada segenggai tu tak boleh, haram, dosa besar. Jadi sehingga satu pihak yang lain tu pula, ia pening kepala, dia tak faham. Dia buatlah janggut panjang pakai sini. Lepas tu dengan pejak adanya, dengan macam-macam ada. Dijanggut tu duduk gantung di janggut tu. Jadi lagu lain pula tu bahaya pula, akidah dia pula. Apa? Pasal kita duduk royak so saja. Itu benda yang anda baca sendiri tu. Maknanya dalam Hanafi, ulama-ulama Hanafi memang dia kata kalau orang dibaca ramai-ramai kat sesoalannya tak ada langsung dah khilaf. Memang dosa besar semua hati, pasik semua hati jadinya. Cukup janggut ni. Jadi sesoalannya gitu. Kalau kita baca hak tu. Jadi orang awal tu kadang-kadang sedih, kesian anak. Itu sebab yang kita royak tu. Manusia ni tidak lebih dalam satu perkara. Ada dia lebih kot lain, kita kurang kot tu. Jadi apa nama ni, reaksi dia apabila kita keras sangat, dia jadi lagu tu. Padahalnya hak tu memanglah mazhab Hanafi, memang lagu tu. Memanglah keras lagu tu. Tapi adakah semua ulama lagu tu? Kalau nak kira gitu, hospo kita royak baru ni lah ketat. Sebab tanyalah ulama dia hak mana pun. Dia kata haram. Apa kalau haram? Dosa. Tapi itu kalau ikut dia. Kalau orang lain tidak gitu, masih lagi itu. Tapi ini bukan bermakna kita menganjurkan orang buat gitu, mengiri, jadi lawan sunnah pula. Bukan kita menganjurkan orang cukur janggut, tidak. Cuma nak royak cara. Cara. Kadang-kadang orang salah faham apabila kita buka tu, dia kata salah faham. Kita royak banyak mazhab, dia kata apa? Duduk royak banyak mazhabnya. Sini apa nama mazhab Syafi'i, pada royak Syafi'i sajalah. Lagu tu pula dia kata dia tidak faham. Dia jadi ulama-ulama tulis kitab tu. Dia royak tu. Misalnya dalam Muslim. Imam Nawawi sebut, Imam Malik kata khitan tu sunat. Royak warga dia je. Terus royak lah tu. Dah kita tak sepakat hak tu. Tak boleh dia kena royak. Dia kena royak. Supaya kita tahu Islam ni luas. Dan kita tidak sangka buruk sesama kita kalau dia tidak serupa dengan kita. Selagi dia tidak keluar daripada garisan. Ini kalau dalam masalah furu', dalam masalah khilafiyah. Cuba tengok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia tidak mengaitkan antara satu sama lain. Siapa dia nak puasa? Siapa dia tak puasa? Tak puasa. Itu sikap lagu ni hak kita naknya. Dalam perkara furu'. Dan biar sesuai dengan kaedah. Jangan langgar kaedah. Jadi Nabi SAW pula sebagai pemimpin kadang-kadang dia kena tunjuk kepada orang walaupun nampak tak molek. Ini perkara pula dia kena tunjuk. Tunjuk lagu mana? Tunjuknya iaitu benda ni boleh. Misalnya di sini Nabi SAW akak air. Sengaja dia nak tunjuk. Lepas tu dia minum. Jadi sekali kita tengok macam orang lain duduk puasa, lepas tu kita buat gitu. Kita ajak orang supaya tidak puasa, mana seseorang begitu. Tidak makna begitu. Nak rayaknya harus. Boleh. Terutama seorang pemimpin patut dia buat begitu. Dulu kita sudah jumpa dalam kitab Bukhari ni juga. Sahabat apa nama ni, dia semaya tak pakai baju. Pakai kain saja. Tak pakai piah. Baju ada duduk saku. Baju kain sebab ada duduk saku. Lepas tu dulu kita jumpa dah.
Lepas tu seorang tu tanya, bapa tak pakai bajunya? Kata dia, maya. Anak buah sana tanya, baju ada, aku saja buat lagu ni nak tunjuk kepada hak bodoh sepemu lah, kata dia. Nak tunjuk kepada hak bodoh sepemu lah. Kadang-kadang ulama dia buat lagu tu, dia ada maksud dia. Kadang-kadang kita rugi kenapa? Kerana benda-benda kecil yang seumpama itu kita tengok daripada seorang ulama sampai kita habis tolak ilmu dia, tak kena lagu tu. Padahal dia buat gitu ada maksud dia. Misalnya kita nak sebut ni orang sudah mati dah, tak apalah kita sebut. Misalnya almarhum Yusuf Zaki dulu, betapa alimnya dia, tapi oleh kerana dia pakaian dia biasa, boleh jadi ada cara dia sendiri, dia tak pakai piah kadang-kadang, jadi orang tidak anggap dia alim, padahal dia alim, sehingga orang tak pergi dekat dia. Rugilah umat Islam, dia tak erti, dia ingat alim duduk di piah. Jadi itu tak kena. Tak kena sikap yang seumpama itu. Padahal benda yang dia boleh buat tu orang lain tidak boleh buat. Benda yang dia boleh buat. Tapi umat Islam kadang-kadang kerugian kerana apa? Kerana tak ambil kira benda-benda lagu tu lah. Tak ambil kira benda-benda lagu tu. Padahalnya kalau kita fikir, kalau dia tu seorang tua, seorang yang berilmu banyak, kalaulah dia tak pakai piah, dia pakai seluar, dia pakai baju biasa, dia nak buat gapo? Dia nak agak dia pergi joget? Tak. Dia pergi tempat-tempat tak molek? Tidak. Dia dengan kesederhanaan dia sama-sama. Tapi kita yang rugi. Pasal apa? Kita telah menyangka dia, kadar dia sikit lagu tu habis. Kadang-kadang kita rugi banyak umat Islam kerana benda-benda lagu tu lah. Kerana satu pendapat dia yang kita mungkin tak ada faham apa maksud dia. Padahal kadang-kadang dia maksud nak buat gitu tu, dia nak ayatnya tidak semesti. Maknanya ulama kita tak sewi jadi kepada orang bukan Islam tu. Nampak? Kalau ulama tak mesti pakai dia lagu ni. Seseolahnya benda tu benda mesti. Kalau semaya tak mesti kena lagu ni, kena kain, kena baju rumbal, kena piah. Kalau tidak seseolahnya tak sah kalau semaya. Jadi kan payah. Padahalnya mudah, boleh berhenti mana-mana, ikutlah mana semaya asal kecuci. Tu je. Tapi tidak jadi gitu, jadi lebih berat alah keadaan. Jadi itu rugi yang seumpama itu. Jadi yang kita kata dia tu alim, dia orang yang reti juga, dia boleh menilai orang tunya. Jadi bagi anaknya, kalau macam Yusuf Zaki tu, kalau dalam bab terjemah payah dah nak cari. Bukan setakat Malaysia lah, di Nusantara payah nak cari. Tapi orang pandai dia tak adalah mana. Orang pandai dia penulis biasa. Sebab apa? Dia hidup cara biasa. Itu benda kadang sikap orang kita yang patut diubah. Jadi kadang-kadang seseorang besar tu makna dia perlu tunjuk untuk menunjukkan bahawa benda ni kedudukannya setara mana. Tidak haram. Takut kata haram. Tidak jadi fasik. Lama kan kata fasik kan pula. Jadi dia buat sendiri. Seperti nama Nabi SAW, dia buat kan, kecing belah cacat dia buat, supaya orang tidak kata tak ada jalan langsung, tak boleh. Ada juga kan dia buat. Sekukuh nak ada maksud dia tu. Orang-orang yang seumpama itu dia buat, dia ada maksud dia. Lepas tu babun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Aqwa', ini dimansuhkan oleh syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dan seterusnya. Dia kata ini riwayat daripada Amr bin Ibnu Abi Layla. Kata dia sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bila turun ayat Ramadan saat ni, maka beratlah kepada mereka. Beratlah kepada mereka. Fasyaqqa alaihim fakana man at'ama. Jadi ada orang yang beri makan pada tiap-tiap hari seorang miskin, dia tak puasa. Mimman yutiquhu, daripada orang yang mampu mengerjakan puasa tu. Wa rukhisa lahum fi dzalika, dan dibenarkan kepada mereka buat begitu. Dibenarkan kepada mereka buat begitu. Lalu ayat ni
memansuhkan. Wa antasumu khairul lakum. Memansuhkan perbuatan tadi. Kalau boleh puasa kak, tak boleh lah nak bayar fidyah tu. Tak boleh nak bayar fidyah. Dengan tidak puasa. Wa antasumu khairul lakum. Puasa kamu itu lebih baik bagi kamu. Fa umiru bis shaum. Dengan itu mereka diperintahkan supaya puasa. Jadi tak boleh dah nak fidyah tu. Riwayat daripada Ibn Umar, dia baca fidyatun ta'amu masakin. Di sini miskin pun ada juga dalam nuskah yang lain. Kata dia, hiya mansukhah. Ini ayat ini sudah mansuh, kata dia. Seperti sebelum pada ni kita sudah bahas banyak dah ni. Bab mansuh dalam Quran ni. Jadi dalam istilah mutaqaddiminnya, nasakh itu luas makna dia. Bukan seperti istilah mutaakhirin. Luas makna dia. Apa nama ni? Nasakh itu. Mentakyidkan apa nama ni yang mujmal, mentafsilkan yang mujmal, mentakyidkan yang mutlak, dan yang mentaksiskan yang umum. Itu semua termasuk dalam nasakh belaka tu, dalam istilah mutaqaddimin. Jadi hak ni pun termasuk dalam begitu. Sehingga ramai ulama-ulama mana mengatakan tidak ada satu pun ayat Quran ini mansuh dalam arti mutaakhiri. Tidak ada satu pun hak mansuh ngerti, tak ada. Mesti ada dari sudut-sudut yang tertentu dia boleh digunakan. Tidak kata saja-saja sebagai sejarah saja, tidak gitu. Jadi dalam masalah nasah-nasah ni dia tidak sepakat daripada dulu. Dalam hadis Bukhari ni pun banyak dah kita jumpa dah dulu dalam bab apa ni tafsir dulu misalnya. Kita sudah jumpa dah. Hak ni kata mansuh, hak ni kata tidak, muhkam. Maknanya khilaf daripada awal lagi. Bab hak ni mansuh, hak ni muhkam, daripada awal lagi. Lepas tu orang kemudian bahas pula. Sampai kepada Jalaluddin Suyuti, dia bahas kepada dia kata ada 21. Tu hak mansuh. Hak lain-lain itu tidak menepati syarat. Dalam itqan dia disebut 21. Lepas mari lagi orang kemudian lagi Syah Waliullah mari dalam kitab dia ni Al-Aunul Kabir ni, Fauzul Kabir ni, dia kata nah je. Tinggal nah hak mansuh. Ubaidullah Sindi kata sebenarnya Syah Waliullah nak pergi kepada tak ada seragu. Sebab apa? Hak dia kata nah tu dia bagi jalan ke arah tidak mansuh. Hak tu pun masih ada lagi jalan. Kalau Anwar Shah Kashmiri dalam kitab dia Faidul Bari ni, Syarah Bukhari ni, dengan jelas dia kata dia menafikan mansuh. Dalam arti kata tak ada guna langsung satu ayat tu. Mesti dalam sudut-sudut tertentu dia boleh digunakan. Misalnya dalam ayat ni, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tak apa, kita akan bahas akan datang. Dalam ayat ni orang yang mengatakan sudah mansuh pun dia ada juga pakar, iaitu orang tua tidak ada harapan dah nak boleh puasa, ataupun orang yang sakit teruk benar tak boleh, dia kata boleh fidyah juga. Fidyah tu mari mana? Ambil mana hukum? Ambil sini lah asal dia. Macam mana kita nak kata mansuhnya? Mansuh dalam arti yang total, secara mutlak, semua sekali. Tidak mungkin. Tak ada lagu tu. Sehingga orang yang katakan mansuh pun dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam kebanyakan ulama dia kata mansuh ada pun. Pun dia kata ada sudut-sudut tertentu dia pakai juga. Faham mana? Ulama-ulama ni kalau dia nak pakai sesuatu hukum, nombor satu sekali dia tengok dalam Quran. Hak tu pegangan utama. Kalau dalam Quran tu ada sebut fidyatun ta'amu miskin, apa dia akan pergi ambil hak lainnya? Mesti hak tu sebagai rujukan utama dia. Hak lain tu sebagai sokongan kepada hak tu saja. Tentu dah gitu. Tidak boleh. Mana dia nak tinggal hak tu? Lepas tu nak ambil hak lain suku sakat. Jadi hak tu tak boleh guna sikit abu. Bukan dia lah tu. Jadi itulah maknanya masuk dalam arti semua segi, semua sudut. Kepada siapa pun tak ada dah boleh guna. Lagu tu tak ada. Lagu tu tak ada. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi masalah yutiqunahu ni dia khilaf pula di antara ulama. Apa makna dia nya? Dan kepada orang yang yutiqunahu, hu tu balik ke mana? Dhamir tu. Hu tu balik ke mana? Situ benda khilaf. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, satu dia mengatakan kepada orang-orang yang mampu melakukannya.
Yang ni melakukan puasa. Lepas tu dia tidak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yani yutiquna as-shaum falam yasumu, lalu dia tidak puasa. Tapi Tuhan tak sebut tu sebab dia tidak kena tu. Tak puasa tu tidak kena. Tetapi dari segi takdirnya ada. Kepada orang yang mampu puasa, dia boleh bayar fidyah, bui makan kepada seorang miskin sehari hak dia tinggal puasa tu. Dia kata gitu. Tetapi hak tu kata dia sudah masuk. Hak lagu tu orang yang mampu puasa, lepas pada tu dia tak boleh puasa pun boleh juga maknanya. Tapi dia kena beri fidyah. Hak lagu tu mansuh. Mansuh dengan hak mana? Mansuh dengan hak ni ayat ni lah, wa antasumu khairul lakum. Pada sakhatha wa antasumu khairul lakum, dalam riwayat kita baca tadi. Ini pendapat Imam Bukhari. Lagu tu sudah mansuh. Mansuh dengan hak mana? Dengan wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum, yang ni puasa kamu tu lebih baik bagi kamu. Mungkin kita kata puasa tu lebih baik, dia bukan bermakna wajib, cuma lebih baik. Kalau kita beri fidyah pun boleh juga. Tidak. Apa makna nasah di sini? Apa makna nasah? Kalau sekiranya puasa tu hanya lebih baik, maknanya tak puasa dengan beri fidyah tu pun baik juga, cuma tidak lebih baik. Puasa tu lebih baik. Di mana pahal wajib ni? Jadi ulama-ulama jawab, dia kata wa antasumu khairul lakum tu betul, walaupun dari segi zahir dia tu makna begitu, tetapi fa umiru bis-shaum. Tu mereka diperintahkan supaya puasa. Bila Nabi SAW perintahkan itu sebagai wajib, maka jadi wajib lah. Jadi ayat ini khairul lakum ni maknanya dengan makna wajib ni. Khairiyah itu dengan makna hak wajib tu. Bukan dengan makna nisbah dengan apa nama ni bui fidyah tadi, tidak tu. Jadi wajib itu mana dia kait dengan sunnah jugalah. Mana asas dia diletakkan oleh ayat Quran ni, wa antasumu khairul lakum. Lepas tu hak wajib dengan jelasnya dijelaskan dengan hadis Nabi SAW, iaitu dalam ibarat di sini kata umiru. Jadi mana ada umiru wa antasumu khairul lakum, di sini tidak ada amar. Lepas tu amar ni mana? Mesti Nabi suruh lah tu. Apabila Nabi suruh jadi wajib lah. Gitu. Dia kata begitu, mengikut agama ni. Ada sah. Yang kedua, dia kata wa 'alal ladzina yutiqunahu tu, dia kata ada takdir la tu di situ. Ada takdir la. Yang ni wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Yang ni kepada orang yang tidak mampu mengerjakan puasa tu, dia kena bayar fidyah. Dia kena bayar fidyah. Orang yang tidak mampu nak puasa, dia tak apalah, tak puasa pun, tidak dosa maknanya, tapi dia kena bayar fidyah, iaitu beri makan kepada orang miskin. Seorang miskin setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiganya dia kata wa 'alal ladzina yutiqunahu tu, dia tu sendiri makna tidak mampu dah, yutiqunahu. Sebab ni bab if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan bina izalah wasal. Bina izalah wasal. Jadi tak payah kita takdir. Kata ada la yang mahzuf, tak payah kata dia. Sebab perkataan dia tu sendiri, sirah dia tu sendiri sudah memberi makna salb. Mana salbil ma'khadh. Salbil ma'khadh. Maknanya wa 'alal ladzina yutiqunahu, mana kepada orang yang ataqa yutiqu, maknanya tak ada kuasa, hilang kuasa. Sebab hamzah di situ, tambahan hamzah di awal tu, taqa tu memberi makna salb dan izalah, maknanya hilang asal fi'il tu ataupun makhaz fi'il tu, yakni hilang taqah tu. Itu makna dia. Jadi sama juga kepada orang yang tidak mampu mengerjakan puasa tu, dia kena bayar fidyah. Cumanya dari segi pandangan sana, hak tu kata takdir la, hak tu kata tidak takdir la. Dalam tu sendiri ada makna dia, ada makna la dah. Hak tu hak yang ketiga. Yang keempatnya, dia kata wa 'alal ladzina yutiqunahu ni, dia dengan makna yutayyiqunahu. Mengikut satu qiraat Ibnu Abbasnya,
Dia baca yutayyiqunahu. Maknanya kepada orang yang boleh melakukannya, tapi berat benarlah, dengan berat. Sebab kata dia ataqa yutiqu ni, mana dia gunakan kepada benda berat. Seseorang gunakan kepada seseorang yang boleh melakukan sesuatu tapi dengan susah payah sangat. Boleh tapi susah payah sangat. Misalnya kita nak angkat batu besar, boleh, tapi susah payah. Kalau nak angkat pen, misalnya kita nak ambil pen ke benda orang ingat, hak tu dia tidak guna ataqa yutiqu. Jadi yutiqu ni maknanya mampu buat, boleh buat, tapi dengan susah payah benar. Hak lagu tu boleh tu. Hak lagu tu boleh tu. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu, kepada orang yang lagu tu boleh tapi keadaannya begitu sekali. Ya, fidyatun ta'amu miskin. Setengah ulama pula kata, dia kata tidak lagu tu, dia kata wa 'alal ladzina yutiqunahu, hu tu balik kepada ta'am tu pula. Balik kepada ta'am dhamir tu, bukan balik kepada saum pula. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kepada orang yang boleh, yang ni boleh makan kepada orang miskin. Apa dia lagu tu? Itu yufassiruhu ma ba'dahu, kata dia. Ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yani yutiqu al-it'am, kepada orang yang mampu boleh beri makan kepada orang miskin, dia boleh buat gitu. Faman tatawwa'a khairan, sesiapa yang boleh beri lebih lagi daripada tu, lebih lagi daripada tu, lebih lagi daripada hak wajib atas dia tu, hak tu lebih baik. Itu makna faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah, pada lebih baik. Jadi hak ni kata dia, kepada orang yang mampu memberi makan kepada orang miskin ni, bila? Zakat fitrah, kata dia. Ni caw ke bab puasa ke ni? Pak fitrah duduk mana? Tak ada ke isyarat dalam Quran? Kata dia, benda yang wajib gitu semua tu tak ada. Ni lah kata dia. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang tu puasa dah. Puasa sebulan. Lepas pada tu, kalau dah dia tu boleh beri makan kepada seorang miskin, dia kena beri makan. Itu adalah di antara syarat untuk menyempurnakan puasa dia. Dia nak ayat kod tu, isyarat kod tu. Maknanya tujuan puasa tu apa makna? Asal maknanya nak suruh ingat kepada orang miskin, nak suruh ingat kepada orang susah, orang lapar, orang gapo. Maka kita puasa. Takut jadi timbul benda lain pula. Mujur puasa, jimat bitih jadi pula. Jadi alah kau kedekut pula dah jadinya. Kalau dulu makan 3 kali sehari, ni jadi 2 kali je. Tak kena kaya sekali. Jadi alah begitu pula. Takut jadi jadi alah kebakhir pula. Ubat dia hanya buih pula. Soal lagi ubat dia, iaitu buih sedekah. Kot tu. Lepas tu, macam mana kita kata dhamir ni balik ke benda kemudian? Mutaakhir lafzan. Boleh ke lagu tu? Boleh, dia kata. Hanya sini berlaku dhamir ni kembali kepada mutaakhir lafzan, la rutbatan. Dalam masalah lagu tu tak apa. Ini pendapat Syah Waliullah. Kalau nak tengok, boleh tengok dalam kitab Fawzul Kabir, jadi bahan lagu tu lah. Jadi ini maknanya isyarat kepada zakat fitrah. Kot tu dia buat lagi je. Jadi kan cuba kita tengok tu, atas situ saja tu, bukan main pusingan dia hak ni kata gini, hak ni kata gini. Jadi kalau kita ada asas, memang berasa benar lah mana keluasan dia tu, cara halus macam mana ulama-ulama faham. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Sesiapa yang buat tatawwu' dalam masalah bui makan ni, kalau dia ada lebih lagi pada tu, dia nak lebih lagi, kau molek tu, kau molek tu, gitu. Jadi wa antasumu khairul lakum tu maknanya dia tidak ada kait dengan hak tu. Dia tidak ada kait dengan hak tu. Hak tu nak ayat puasa tu sendiri. Wa shaumukum khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum tu dia nak ayat. Jadi waw tu maknanya waw istinaf pula di situ. Waw istinaf pula mana di situ. Baiklah. Jadi sini Imam Bukhari kata tu, dia kata di peringkat permulaannya memang orang yang mampu berpuasa tu.
fakana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka as-sawm mimman yutiquhu. Cuba kita tengok. Maknanya di peringkat permulaannya orang yang boleh beri makan kepada seorang miskin, dia tak puasa. Padahal dia tu termasuk di kalangan orang yang mampu puasa. Mana boleh di peringkat permulaan. Itu yang kita kata pendapat Bukhari lagu tu mula-mula sekali yang anda sebut tu, itu pendapat Bukhari lah. Maknanya hak boleh beri makan, lepas tu tak puasa. Padahal dia boleh puasa. Itu pernah berlaku. Lepas tu itu sudah dimasukkan. Maknanya kalau orang yang mampu puasa, dia tak boleh dah. Tak puasa, dia kena puasa. Tak ada pilihan lain. Lepas tu hak tidak mampu, itu bab lain. Hak tidak mampu. Ni nak ayatnya hak masuk tu hak mampu. Tak boleh dah nak beri makan kepada orang miskin sebagai ganti puasa dia tak puasa. Itu tak boleh. Orang hak tak mampu itu cerita lain. Di sini dia nak ayat tu. Imam Bukhari pendapat dia lagu tu. Jadi kata dia fidyatun ta'am miskin, masakin ataupun miskin ini hiya mansukh. Mansukh mengikut tadi, hak mansukhnya. Yakni orang yang mampu berpuasa, dia boleh beri makan kepada orang miskin untuk sebagai ganti kepada puasa dia di peringkat permulaan. Hak tu hak mansukhnya. Lagu tu tak ada dah. Gitu. Lepas pada tu ini tajuk lain pula. Ini satu bab. Bila kadi qada Ramadan tu, Ibnu Abbas kata tidak mengapa. Dipisah-pisahkan. Mana puasa qada tu kita nak pisah hari ni 2 hari, pas mula pula 2 hari, tak apa. Pasal firman Allah Subhanahu Wa Taala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mana kena puasalah pada beberapa hari yang lain. Hak mana dia tak puasa tu, gantilah pada beberapa hari yang lain. Dia tidak kata dalam ayat ni fa'iddatun min ayyamin ukhra mutawaliyah. Tak ada betul-betul. Hari-hari itu mana betul-betul? Tak ada. Maknanya boleh mufarraqah tu boleh. Wa qala Sa'id bin Musayyab kata berhubung dengan puasa Shaumul Ashr. Puasa yang ke-10. Puasa yang ke-10 ni sama ada Ashura ka ataupun Zulhijjah ka, la yasluhu, tak boleh hatta yabda bi Ramadan, sehingga dia memulakan Ramadan. Dia kena memulakan Ramadan dulu. Ibrahim An-Nakhai kata, jika seseorang itu telajak sehingga datang Ramadan yang lain, dia kena puasa kedua-duanya lah. Dia kena puasa kedua-duanya. Jadi hak mari Ramadan baru tu, puasa Ramadan baru tu. Lepas pada Ramadan hak baru, hak yang kedua ni, dia kena qada hak dulu. Ramadan pun lepas. Walam yara alaihi ta'aman. Dan dia tidak berpendapat orang ni kena bui fidyah kena bui, tak kena. Dan ada disebutkan daripada Abi Hurairah secara mursal dan daripada Ibnu Abbas bahawa dia orang lagu saat ni dia kena bui makan kepada orang miskin. Fidyahlah. Allah SWT tidak sebut bui makan. Dia hanya kata fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hanya beberapa hari yang lain, maknanya dia qada. Hak puasa dia tinggalkan itu. Lepas pada tu riwayat daripada Aisyah, kata dia, aku ada meninggallah puasa bulan Ramadan. Jadi aku tidak dapat mengqadakannya sehingga pada bulan Ramadan, kecuali pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban. Kata Yahya, kerana sibuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sibuknya menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu bab yang lain pula. Jadi ini masalah kalau seorang tu tinggal puasa lah. Bila mana cara dia nak qada tu. Kena qada selalu ke alal faur ke ataupun alat tarakhi. Lama pun boleh, lama berlalu masa. Masalah. Yang keduanya, kalau dia qada, dia tinggal beberapa hari, dia kena qada secara tibaan mutawaliyat ke ataupun mufarraqatan. Secara betul-betul ke ataupun secara terpisah-pisah. Dua masalah.
hak Imam Bukhari nak sebut dalam terjematul bab dia tu, dia ada isyarat tu. Yang ketiganya iaitu kalau seorang tu puasa, tak puasa bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun ni kita kata, tahun depan siapa masuk bulan Ramadan dia tak ada nak qada lagi, siapa lepas tu, lepas pada tu, jadi dia lagu mana? Kalau kena qada saja ke, atau tak qada ke, atau kena qada dan kena bayar fidyah. Itu masalah yang ketiga. Tiga masalah di sini. Jadi dia kata mata yuqda, bila diqada qada Ramadan itu. Dia tak raya. Dia tak raya. Tak ada jawapan, dia tak ada. Bila? Itu pesan Imam Bukhari. Dia tidak raya bila. Tengok dalam hadis lah bila. Dia kata, sesoalahnya. Kalau kita tengok dalam hadis, Aisyah kata, aku tinggal puasa Ramadan, aku tidak dapat puasa, nak qada puasa tu kecuali pada bulan Syaban. Tu situ. Situ maknanya tak lagi lah tu. Tu. Maknanya kalau dalam bab qada ni paling baiknya situ. Lewat-lewatnya gitu, situ. Situlah tempat nak qadanya. Mana nak ayatnya seorang perempuan yang sibuk, tak ada masalah lain, situ sampai situ ya kenalah tu. Sebab illa fi Syaban, kecuali pada bulan Syaban. Tu tak dapat tidak dah lah maknanya. Itu so. Jadi maknanya kita ambil daripada hadis situ. Yang kedua, berturut-turut ke tidak? Nak puasa tu berturut-turut ke tidak? Imam Bukhari kata la ba'sa. Dia mari asar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata la ba'sa ay yufarraqa. Ditafriqkan itu tak apa. Pasal Tuhan kata fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia tidak kata betul-betul ganti pada hari lain, dia kata. Dia tak ada kata betul-betul. Jadi kita pakai umum tu lah. Gitu. Lepas tu yang ketiga, masalah yang ketiganya apa ni, apabila lepas puasa tu pula. Puasa hot lagi ni lepas. Lepas kena fidyah ke? Dia kata tak. Dia marilah dua. Dia mari satu, Ibrahim Nakhai, dia kata tak kena. Tak kena bagi makanan yang ni fidyah. Lepas tu ada riwayatkan daripada Abi Hurairah secara mursal dan juga daripada Ibnu Abbas bahawa dia kata kena beri makan. Maknanya ada fidyah lah. Ada fidyah. Tetapi Imam Bukhari pula kata walam yadhkurillahu. Daripada sini kata-kata Imam Bukhari. Ini menampakkan mazhab dia. Allah SWT tak sebut beri makan tu, kata dia. Yang dia sebutnya kena ganti beberapa hari yang lain. Lepas tu dia tidak royak. Kalau lepas puasa so lagi, tak ada ganti puasa tahun ni, puasa tahun lepas tak ada ganti sebelum puasa ni. Lepas tu sehingga lepas puasa ni baru kita boleh ganti. Tuhan tidak royak kalau dalam keadaan tu kena fidyah pula. Tak ada. Jadi kita pakai hak tak ada fidyah. Lepas tu pendapat siapa? Hak tak ada fidyah. Pendapat Imam Bukhari. Kalau dalam mazhab Pak ni, Imam Abu Hanifah kata tak ada fidyah. Tidak mustahab. Tetapi hak tiga imam lagi dia mengatakan kena fidyah. Semuanya kalau hak lebih lagi tu kalau beberapa tahun pula dia jadi ganda. Ada yang mengatakan ganda 20 kalau lepas pada 2 tahun. Kalau 3 tahun 30, maknanya begitulah seterusnya. Jadi itu semua tu tak ada tu dalam hadis-hadis yang marfu', tak ada. Kalau ada pun sekadar asar. Seperti yang Imam Bukhari sebut di sini, asar Abi Hurairah dan Ibnu Abbas. Tu. Adapun hadis yang marfu', yang sahih, apa lagi kita nak kata menepati syarat Bukhari ni, tak ada. Dengan sebab itu Imam Abu Hanifah kata tak ada fidyah. Baik, kita tengok tepi ni. Nombor 7, kita tengok nombor 7. La ba'sa an yufarraqa zahirus sani' al-Bukhari. Daripada cara Bukhari buat ni, zahirnya yaqtadi jawaz at-tarahi. Bermakna boleh kita tidak buat selalu pun qada puasa tu. Tafriq pun boleh juga. Lima auda'ahu fi tarjamah min al-athar. Kerana asar-asar yang Imam Bukhari bubuh dalam terjematul bab dia tu, memang dia nak menunjukkan hak dia cenderung kot tu lah. Seperti biasa dia lah. Inilah pendapat jumhur
Wa naqala Ibn al-Munzir wa ghairuhu an Ali wa Aisyah. Ibn al-Munzir ada menukilkan daripada Sayyidina Ali dan Aisyah wujub tatabu' ni. Dalam apa nama ni, kita qada puasa tu makna kita kena betul-betul, tak boleh sengat-sengat. Makna kena perabilah, kalau 7 hari tu betul-betul. Inilah pendapat setengah daripada ahli zahir. Wa rawa Abdul Razzaq musnadi an Ibn Umar qala yaqdihi tiba'an. Jadi Ibn Umar pun ada riwayat daripada dia, dalam riwayat Abdul Razzaq kata kena qada betul-betul. Wa an Aisyah nazalat fa'iddatum min ayyamin ukhar mutatabi'at. Mana ada dia kata lagu tu. Dalam Muwatta dia baca ini adalah qira'ah Ubay bin Ka'ab. Mana lagu tu? Jadi ini semua menampakkan macam wa hadha in sahah yushiru bi adami wujub at-tatabu'. Faka'annahu kana awwalan thumma nusikha. Jadi maknanya soalannya ini mula-mula saja tatabu'. Lepas pada tu sudah mansuh. Wala yakhtaliful mujizun litafriq anna at-tatabu' aula. Walau bagaimanapun yang mengatakan hak boleh dipisah-pisahkan itu, dia pun kata kalau betul-betul kalau buat itu lebih moleh, dia pun kata lagu tu. Ni hak nombor 8 ni sepatutnya kita nak. Walam yadhkurillah al-it'am huwa min kalam al-Bukhari, kata dia. Qalahu tafaqquhan. Imam Bukhari kata lagu tafaqquhan. Kadza fi Fathul Bari. Imam Bukhari nak menampak kepekoh dia tu. Qala Ali al-Qari fi syarh al-Muwatta i'lam in fatahu syai'un min Ramadan lam yajuz lahu ta'khiru qada'ihi ila dukhul Ramadan akhar. Mana kalau terlepas satu bulan Ramadan tu puasa beberapa hari ke ataupun semuanya, tak bolehlah takhirkan qada dia tu sampai kepada masuk Ramadan hak lagi tu. Kalau dia takhirkan juga min ghairi udhrin sehingga masuk bulan Ramadan itu Ramadan yang lain, abdasa dia athimah, abdasa jadinya. Walazimahul qada, dan dia kena qada. Walikulli yawmin muddun, tiap-tiap hari bersama dengan qada tu dia kena beri apa? Apa dia? Ini mazhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu yajuzu lahu at-ta'khir, boleh dia takhirkan apa nama ni qada tu. Wala kaffara alaihi, tak kena keparak. Waqtarahu al-Muzani min ashab Syafi'i. Dia antara anak murid Imam Syafi'inya hak berpendapat lagu ni tidak kena, iaitu Muzani. Jadi maknanya benda ni benda khilaf lah. Lepas tu kalau kita tak sewa tubik, apa tak apa. Kalau waktu tubik, molek juga. Gitulah. Babul haid tatruku as-shaum was-salah. Ni kita sudah jumpa dah. Orang apa namanya haid, perempuan haid meninggalkan puasa dan sembahyang. Abu Zinad berkata, sesungguhnya sunnah-sunnah ni dan wujuhal haq, jalan-jalan kebenaran itu seringkali ia datang bercanggah dengan akal. Jadi orang-orang Islam tidak ada jalan untuk lari selain daripada mengikutnya saja. Kalau nak kiranya apa lagu tu, kalau nak kira lagu ni sepatutnya di antaranya iaitu orang haid, dia qada puasa tapi tak qada sembahyang. Kalau nak kira sama-sama ibadat, sama-sama hak fardu, pada qada kedua lah. Kalau nak ikut akalnya, mungkin akal berkata begitu. Jadi dia kata banyak hak sunnah ni lagu tu bercanggah dengan akal. Jadi orang Islam tidak ada jalan bagi dia selain daripada mengikutnya. Dan rakyat tidak kena qada hak sembahyang, tidaklah. Qada hak puasa saja. Apakah hak tu lah? Lepas pada tu hak ni hadis ni kita sudah jumpa banyak kali dah. Jadi maknanya perempuan apa nama ni haid, dia tak boleh puasa, tak boleh sembahyang. Tapi puasa tu kena qada, sembahyang tu tidak qada. Gitu. Hak tu kita sudah jumpa banyak. Lepas tu bab mata wa alaihi shaum. Ini bab orang yang mati dan dia apa nama ni? Wa alaihi shaum. Dia ada puasa lah, kena puasa.
dia ada hak kena puasa atas dia tu. Jadi apa nama ni, fardu bulan Ramadan ke misalnya, dia tidak buat ataupun dia bernazar ke dia ke apa, itu panjang dah. Pada dia sekat tu panjang pula tu, dia jadi bahan lain pada sekat. Allah. Subhanallah.